menarik pagi ini. 4 kilogram jongkong emas grade 999.9 antara yang dirampas di Pejabat Aman Palestin. Tidak melalui kedutaan, dikatakan punca akaun Aman Palestin dibeku. Perikatan Nasional Lihat Samsuri punyai kelayakan untuk pimpin Malaysia. RSN Raya Gesa KPT semak semula kelulusan PhD yang diperolehi Siti Mastura. Kerajaan Negeri Kedah disaran kaji semula sekatan lesen baharu premis urut. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi Selasa, 28 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya. 4 jongkong emas adalah antara barang yang dirampas semasa siri serbuan mengenai dakwaan penyelewengan dana dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO Aman Palestin Berhad. Sumber berkata jongkong emas yang dirampas seberat 1 kilogram setiap satu adalah daripada grade 999.9. Difahamkan serbuan dilakukan pada 24 November lalu dan pasukan penyiasat telah pergi ke 5 lokasi termasuk Pejabat Aman Palestin. Penyiasat turut merampas 3 komputer riba dan 4 telefon bimbit. Sumber turut berkata penyiasat juga telah mula memanggil beberapa individu untuk merakam keterangan mereka. The Star dilaporkan cuba menghubungi Aman Palestin untuk mendapatkan komen berkenaan isu ini, namun masih tiada maklum balas. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki, mengesahkan bahawa beberapa serbuan telah dilakukan. Katanya seramai 11 individu telah dipanggil untuk disoal siasat setakat ini. Pada 23 November lalu, SPRM telah membekukan lebih 25 juta ringgit dalam 42 akaun bank di bawah Aman Palestin. Pembekuan itu dilakukan selepas SPRM menyiasat dakwaan Aman Palestin menyalahgunakan sumbangan orang ramai. Pengerusi Eksekutif Lembaga Pengarah Aman Palestin Berhad, Abdullah Zaid Abdul Rahman mendakwa punca utama badan bukan kerajaan NGO itu menjadi mangsa tomahan sehingga diambil tindakan oleh pihak berkuasa adalah kerana tidak menyalurkan bantuan melalui kedutaan Palestin di Malaysia. Sedangkan katanya sejak ditubuhkan 18 tahun lalu, segala bantuan disalurkan terus kepada rakyat Palestin tanpa melalui kedutaan. Menurut Abdullah Zaid, isu duit sumbangan rakyat Malaysia tidak sampai kepada rakyat Palestin baru saja ditimbulkan dan berpunca daripada sumber kedutaan Palestin di Malaysia sehingga membawa kepada pembekuan akaun Aman Palestin. Tambah beliau, ramai yang tidak faham tetapi percaya dengan tomahan sehingga memberi tanggapan dan sangkaan buruk kepada NGO yang membuat kutipan untuk rakyat Palestin. Jelas beliau, NGO sebenarnya bukan tidak menghantar duit kutipan tetapi tidak menyalurkan bantuan tersebut melalui kedutaan Palestin di Malaysia. Menurutnya, rakyat Malaysia sememangnya tidak mahu dan tidak setuju untuk menyalurkan bantuan melalui kedutaan Palestin di Malaysia. Abdullah Zaid berkata sepanjang 18 tahun beroperasi, Aman Palestin tidak pernah gagal menyalurkan bantuan yang disumbangkan rakyat Malaysia kepada negara tersebut. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin melihat Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mempunyai kelayakan dan personaliti yang baik untuk memimpin negara pada masa depan. Bekas Perdana Menteri yang juga Presiden Bersatu itu berkata, keputusan PN dan PAS menamakan Menteri Besar Terengganu berkenaan sebagai calon PRK Parlimen Kemaman adalah antara langkah dan strategi ke arah itu dalam usaha mengukuhkan kekuatan PN di peringkat nasional. Katanya strategi tersebut akan memberi gambaran kepada rakyat keseluruhannya bahawa mereka mempunyai ramai tokoh bijaksana yang berkemampuan, bersikap terpuji, berkelayakan profesional dan sebagainya.
Muhyiddin berkata demikian kepada pemberita selepas program santai masyarakat di Felda Kertih 5 dan 6 semalam. Dalam pada itu, Muhyiddin yakin majoriti yang lebih besar mampu dicapai pada PRK Kemaman berdasarkan keputusan PRU lalu. Beliau percaya pengundi di Parlimen Kemaman lebih mengenali Ahmad Samsuri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ru Rendang dan antara pemimpin mempunyai masa depan yang cukup baik bukan sahaja di Terengganu tetapi juga di peringkat pusat. PRK Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini menyaksikan pertembungan PAS dengan Barisan Nasional BN yang mempertaruhkan Tan Sri Raja Muhammad Afandi Rayid Raja Muhammad Noor yang juga bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT digesa memeriksa semula kelulusan Doktor Falsafah PhD yang dikeluarkan oleh Universiti Sains Malaysia USM kepada Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya membuat kesaan itu susulan kenyataan Siti Mastura yang mengaitkan pemimpin DAP dengan Chimpeng dan Lee Kuan Yew dengan komunisme. Beliau turut memohon kepada KPT untuk memastikan hanya mereka yang berkelayakan memperoleh PhD. Terdahulu tular di laman sosial memaparkan Siti Mastura dalam satu majlis di Kemaman mendakwa pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang yang juga bapa Lim Guan Eng adalah sepupu kepada bekas Ketua Parti Komunis Malaya Chin Peng. Selain itu, Siti Mastura dalam rakaman itu juga mendakwa bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew adalah sepupu Kit Siang selain mengaitkan isteri Guan Eng dengan ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Beliau mendakwa Setiausaha Agong DAP dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Naib Presiden Kebangsaan DAP serta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng, Ahli Parlimen Beruas Ngeh Koham dan Teresa mempunyai hubungan kekeluargaan. Guan Eng yang juga Ahli Parlimen Bagan memulakan tindakan undang-undang terhadap Siti Mastura selepas tempoh 48 jam yang diberikan untuk Ahli Parlimen terbabit membuktikan dakwaan berkenaan tidak diendahkan wakil rakyat PAS itu. Kerajaan Negeri Kedah disaran mengkaji semula sekatan lesen baharu bagi premis yang menawarkan khidmat urutan. Teh Swee Leong, Adun Pakatan Harapan PH berkata, ia susulan penambatan pengeluaran lesen baharu kepada premis berkenaan memberi kesan negatif kepada program My Singgah Alustar 2024 anjuran kerajaan negeri. Katanya, Majlis Bandar Alustar MBAS kini sedang sibuk mempromosikan gaya hidup jalan kaki dalam bandar namun tidak mempunyai sebarang tempat urutan sekiranya mengalami sakit kaki. Beliau berkata demikian semasa sesi perbahasan Belanjawan Kedah 2024 pada sidang Dewan Undangan Negeri Dun Kedah di Wisma Darul Aman. Terdahulu sebelum pembubaran Dun, kerajaan negeri memberi amaran tidak akan menyambung lesen premis refleksologi di Kedah sekiranya ia didapati disalahgunakan untuk kegiatan tidak bermoral. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berkata, terdapat laporan berlaku kegiatan melanggar lesen yang diluluskan termasuk membabitkan pelajar di premis berselindung di sebalik nama Pusat Refleksologi. Susulan itu terdapat pemakluman dikeluarkan pihak berkuasa tempatan pada Oktober lalu bahawa pihak MBAS tidak lagi mengeluarkan lesen baharu bagi rumah urut. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.